tuntutan Allah, tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak kalau kita disyahid, insya-Allah, amin. Kau masuk syurga, bang? Syurga. Hisab di padang mahsyar Allah sedang. Kita ni belum tentu kan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kalau orang dapat kitab belah kanan, seronok, bacalah. Orang dapat kitab belah kanan ni, dah Quran cerita kan, dia dapat kitab belah kanan ni, dibawa balik ke keluarga ni yang dah standby kat syurga. Baca ni buku laporan aku, bestnya ni, semua A+. Mana bagus tak? Pahala belaka. Orang yang fa'amma man utiya bishimalihi fayaqulu ya laitani lam utiya kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah halaka anni maliya halaka anni sultaniyah, kan? Ada pun yang mendapat kitab belah kiri, dia kata, ya Allah, kenapa aku dapat kitab ni? Kan elok aku tak dikira, kan elok aku macam-macam lah kau cakap. Tu keadaan di padang mahsyar besok. Orang syahid VVIP bang. Sakit tu sekejap, tapi keseronokannya payah aku nak cakap. Tunggu aku masuk surga besok, insya-Allah aku cerita dekat korang. Amin lah sikit. Allahu Akbar. Walaupun aku dulu sebanyak, walaupun aku di ialah al-iman yazid wa yanqus, tapi kita tak terbayang betapa luas dan hebatnya nikmat Allah kurniakan kepada orang yang gugur syahid fi sabilillah, tuan-tuan. Orang yang masuk neraka, na'udzubillah, orang kafir na'udzubillah. Disebutkan dalam hadis, jarak bahu kanan orang kafir ni, bahu kanan ke bahu kiri, kau tahu di besar mana? 3 hari perjalanan. Kau faham ke dia cakap apa ni? Bahu kanan ke bahu kiri, dia punya besar, 3 hari perjalanan tanpa henti. Pergi mana? Terlintan? Tak, jauh lagi, tanpa henti, 3 hari 3 perjalanan. Itulah besarnya orang kafir besok kat padang mahsyar, kau tahu, untuk dibakar dalam neraka yang na'udzubillah min zalik. Yang syurga jangan cakap lah. Nanti kembali cakap syurga tu, besar mana popek dia tu, kakak. Tu nak kampung dia. Faham? Apa saya pula? Warak sangat daripada aku ni. Tengok pandang budak setimpah. Ni tombak. Walau aradul khuruj. Betul lah tu. Aku cakap ni kira ada filter lagi, betul tak? Kalau atuk arwah mentua atuk aku dulu, arwah datuk mentua aku, mana datuk bini aku lah, dia kalau cerita kau rasa nak mandi wajib terus, betul tak? Lagi ngeri. Dia boleh apa dia? Dia cerita, betul lah. Walau aradul khuruj, kalau orang munafik ni Allah kata dia nak pergi perang, la'adu lahu udatan, mereka akan siapkan sedia, siap. Boleh sangat, duit ada, kelengkapan ada, badan sihat, boleh. Walakin karihallahu bi'athahum Allah, tetapi Allah sebenarnya yang tak izin dia pergi. Dia kata, tuan-tuan, ini kan ciptaan Allah, kan? Memang segala-galanya milik Allah belaka. Sebab tu kita ni, apa benda yang kita nak buat, bila orang azan dia kata apa, hayya 'alas salah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Kan? Tak ada daya, tak ada upaya kecuali dengan kehendak Kau, ya Allah. Kan? Itu kita ni lemah. Dalam ayat Allah kata walakin, tetapi buat munafik ini karihallahu bi'athahum, Allah sendiri tak suka nak tengok dia pergi perang, dan Allah jadikan dia orang macam na'udzubillah min dzalik. Fasabbatahum ay kasalahum, Allah jadikan mereka malas, tak larat, tak bermayang, menyebabkan dia orang tak nak pergi perang. Kita tak nak ada benda dalam diri kita, na'udzubillah. Sebab tu kena duduk dalam jemaah, tuan-tuan. Kena duduk dalam jemaah kawan-kawan. Kalau kawan kita lama tak nampak besar, mana aja dia lama tak nampak, pergi ziarah dia, pergi cek SMS ke apa benda ke, WhatsApp ke, benda lah, kan? Jangan dibiarkan. Yang kita ni pula kalau dah lama monteng, fikirlah, ya Allah, kenapa aku ni tak pergi? Kau kena ingat tau, saya kena ingat tau, bila kita malas ni, Allah yang buatkan kita macam tu dengan sebab dosa kita pada Allah Subhanahu.
Kenapa dah subuh berat? Dulu rajin subuh ni sekarang makin timbil subuh. Dulu jemaah 5 waktu, sekarang sekejap timbul, sekejap tenggelam, kadang tenggelam, tak timbul macam MH 3 Oh, cerita aku. Dulu nampak duduk dalam majlis ilmu belajar, sekarang kenapa ni abang, akak, saya kena ingat Allah jadikan kau macam tu, tahu tak? Dengan sebab apa? Dengan sebab kau sendiri tak nak berubah, duduk dengan puak-puak munafik, berkawan dengan orang-orang tak elok. Kau tak nak berubah. Bukan kau tak dengar azan, kau dengar. Bukan tak tahu. Macam mana satu surau tu, tak nak sebutlah dekat mana, atas sebab-sebab keselamatan. Dia punya suruh, tuan-tuan nak suruh datang ke surau, terpaksa buat pengumuman ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penduduk tempatan semua dan jemputlah datang surau. Ustaz dah sampai dah ni. Kat mana surau tu? Tak sebut. Atas sebab-sebab keselamatan. Tapi bukan pasal Shah Alam lah, tuan-tuan. Dia di luar kawasan liputan, tuan-tuan. Dia dekat-dekat kawasan bandar. Semacam tu je. Diulangi sekali lagi kepada penduduk semua. Jemput datang surau. Ustaz dah sampai. Ustaz duduk kat tadi. Orang tadi yelah pergi. Cari lagi dia. Sabar je lah, ya Allah. Sampai macam tu. Datanglah seekor, 2 ekor. Datanglah seorang duduk sengih. Tuan dekat Zoom pun tahu. Tuan-tuan, minta Allah jauhkan, minta Allah ampunkan dosa anak dan kita semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Susah kan? Ke kurang senang aja? Ke kurang di maintain baik je macam tu? Jadi, wah, terkurang macam nampak terapung sikit malam ni. Tak cecah lantai malam ni. Itulah al-iman yazid wa yanqus. Ya. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fathabbatahum, lalu Allah jadikan mereka ni malas nak berjuang, tak nak berjuang. Ya Allah, kalau aku cakap macam ni atas kepala aku aja, ya Allah. Tak nak pergi usrah, tak nak pergi mesyuarat, tak nak pergi apa benda cerita ni. Ada penyakit tu, jaga-jaga. Waqila, lalu dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, duduklah kau dekat Madinah dengan orang-orang yang duduk dekat Madinah. Orang sakit, orang perempuan, budak-budak, duduk. Kau tak nak pergi bukan kan? Kau duduk dekat situ. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Allah kata, "Lau kharaju fikum", kalau puak-puak munafik ni keluar bersama kau wahai Muhammad pergi perang, mazadukum illa khabala, mereka tidak menambah kepada kau kecuali menyusahkan lagi dia. Menyusahkan dia ni. Elok juga tak pergi. Ondong kita dengan boreh. Gitu. Mazadukum ila khabalan ay fasada bi tahdziril mu'minin. Wala awdahu khilalakum. Kenapa dia macam tu? Nanti kalau dia pergi jalan jauh, dia popek kat belakang. Boring tu lah. Apa kakak dekat kita dekat je tu. Kata itu ada bagi apa? Ada bagi peruntukan tol, minyak, tak ada pun. Semua nak pakai duit sendiri. Apa lah, cakap macam tu. Zaman kita lah cakap macam tu. Zaman dulu cakap saya kan? Dia akan, kalau pergi juga, dia puji kat belakang. Bila dia puji, benda-benda ni masuk dalam hati orang. Bila masuk dalam hati, kan, betul juga kan. Kata itu nak gini, nak itu ni, tak ada pun. Kau lah, apa hal kau ni? Lah, cuba kau fikir, lah. Beramai lah macam tu. Dengan sebab munafik. Ni jangan bahaya-bahaya munafik dalam jemaah. Allah, ya Allah, ya Allah, jangan jadikan kita munafik. Nauzubillah min zalik. Wala awdahu khilalakum, mereka kalau duduk dalam perjuangan, ay asra'u bainakum bil masyi bin namimah, mereka akan cepat buat kerja melaga-lagakan kamu. Cocok sana, cocok sini, cocok sana, cocok sini. Pokok munafik. Yabghunakum fitnah. Tujuan mereka untuk apa? Menimbulkan fitnah di dalam saf para mujahidin. Dan Allah kata dalam Al-Quran, wa fikum sama'una lahum. Ingat wahai Muhammad, ini zaman Nabi Syekh, zaman kita akan cakap lah, wa fikum sama'una lahum. Ada di antara kawan-kawan kamu wahai Muhammad yang dengar cerita tu. Dia kata-kata kat belakang tu, kata itu tak jauh, ni jauh, kata
Kata itu kalau kita pergi makan 4 kali sehari. Betul, ni makan macam tak ada makan je. Dia berkata kat belakang. Kata gini kita jalan 5 kilometer, kita berhenti rehat ni tak. Ni apa dah? Lebih 7 kilometer tak berhenti pun. Dia cakap macam tu. Aku ni tuan-tuan, sakit rusuk ni, tadi baru jogging, tak pernah jogging ni. Pusing kasih Cak Alam tu. Tengok kepada papan iklan. Syabas, anda telah membakar 2000 kalori bersamaan sejemput karipap. Karipap, aduh. Ini karipap sama bila terbakar ni. Lagi. Syabas, anda telah membakar 2800 kalori bersamaan sekeping roti canai. Roti canai. Mampu sama macam ni. Yang mulia pula itu 2000 dia kata apa? Bersama dengan kuih apa? Alah kuih yang dalam alah yang putih-putih tu apa? Tepung pelita. Syabas, ada telah membakar seketul tepung pelita. Dia terbarang. Aduh, letih je lah kata nak jogging ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kena ubah perangai ni. Dia letih ni dia semangat, betul tak? Biasa kalau aku moyok tu aku tidur ke rumah, betul tak? Letih ni nak marah ke karipap ni, wallahualam ke benda ni. Jadi dia marah pula. Jadi tuan-tuan, Allah kata masalahnya bila puak munafik ni duduk dalam jemaah, wa fikum sama'una lahum. Bukan dengar saja, sima'a qabul, dengar dan terima pula tu. Ni golongan minta Allah jauhkan kita melaga-lagakan orang dalam jemaah. Laga dengan ni, laga dengan ni, laga dengan ni, laga. Oh bahaya, na'udzubillah. Jangan kau menjadi penyebab fitnah. Nabi kata al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah ni benda tidur. Allah laknat siapa yang kejutkan benda tidur. Fitnah ni benda diam tau. Kecuali kalau ada orang buat. Yang mulakan fitnah ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Laqad ibtaghaw al-fitnah min qabl. Orang-orang munafik ni memang daripada dulu lagi mencari fitnah untuk kau wahai Muhammad. Maknanya apa? Nak kenakan Nabi, nak sabotaj Nabi, nak provok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qallabu lakal umur ay ajalul fikra fi kaidika wa ibtali dinika. Dan mereka cuba olah buat macam-macam benda supaya keadaan jadi tak tenteram di Madinah di antara para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, hatta ja'al haqq, sehingga datang kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa zahara amrullah, dan Allah berikan kemenangan kepada agamanya. Wa hum karihun, sedangkan mereka benci kepada kemenangan yang Allah berikan kepada Islam. Dan akhirnya puak-puak munafik di Madinah ini terpaksa masuk Islam dalam keadaan menyamar. Macam kita pernah cerita dulu kan, masa Nabi SAW pindah ke Madinah, orang semua seronok sambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahina, ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta', ji'ta syarraftal madinah, marhaban ya khairana. Seronok, meriah. Tiba-tiba ada seorang mangkuk ni duduk buat pekak. Apa-apa lah. Kalau orang luar, kita pula beri anak di rumah mati kelaparan, pada di Cina disusukan. Atau munafik ni. Dia tak setuju Nabi datang ke Madinatul Munawwarah, tuan-tuan. Macam sial pandai. Tuntutlah pandai walau kena kucing, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay bin Salul antara orang yang paling tak puas hati bila tengok sambutan luar biasa kepada Nabi SAW. Dia nak lawan tak boleh, pasal majoriti. Hatta puak-puak dia di kalangan Aus, dia ni Khazraj rasanya, pun sokong Nabi juga. Dia tak, akhirnya terpaksa menyambut lah. Terpaksa lah menyamar, kalau aku bersokong jugalah Muhammad. Itu jadi munafik tu, tuan-tuan.
Lepas tu na'udzubillah kita ni jaga-jaga cerita. Nampak muka bagus, datang suruh, datang masjid, belajar. Ya ke? Ya ke? Ke buat benda kau ni? Ada laporan ni? Jaga sikit kau. Jaga. Atas dunia kalau kau tak kena, kau menjawab besok kat padang mahsyar. Ada orang macam ni tuan-tuan. Ya? Kita tengok orang pergi, alah aku pergi lah, tapi adalah dua kerja dia. Na'udzubillah min zalik. Wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, ada di antara golongan munafik, na'udzubillah min zalik, man yaqulu, mereka berkata, izalli, wahai Muhammad, izinkan aku untuk tak pergi perang, wala taftinni, dan janganlah kau fitnah aku, uji benda. Lelaki yang minta izin ni untuk tak pergi perang, nama dia wahwal Al-Jad bin Qais. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka fi jalladi bani Asfar, faqala inni mughramun bin nisa wa akhsha in ra'aytu nisa bani Asfar alla asbiru anhunna fa aftutinna. Dia kata, ya Rasulullah, saya bukan tak nak pergi perang, tapi saya ni power lebih, nafsu pandar kita. Saya ni tak tahan tengok awet-awet Bani Asfar ni, kan perempuan masa dekat rambut apa? Blond. Betul kan? Rambut belang. Rambut warna kemasan kan. Bani Asfar, orang panggil Bani Asfar, anak-anak yang rambut kuning. Dia kata, aku tak tahan, kan aku dirung kan, tak diberang kan, tak pasal-pasal macam ni. Alasan itu alasan. Kan kau nak beri bini lantak kau lah, kau kahwin lah. Tapi dia kata ke Nabi, aku ni tak sabar tengok awet. Kan kau nak perang dapat awet kan, tak jadi pergi perang. Jahatnya dia buat macam tu sekali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kan lah kau nak lantak kau kahwin usaha apa? Kahwin perang syahid masalah kau. Khalid bin Al-Walid dia punya amah hamba dia peramai. Perang projek masalah kau. Kan? Jadi tak cerdik. Alasan tak nak pergi jihad. Maka Allah kata, ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ketahuilah, sesungguhnya pada fitnah yang kau cakap tu, konon-konon fitnah ni tak tahan ujian. Nanti kalau saya pergi ni saya tergoda lah, tu yang saya tak nak pergi tu. Saqatu, akhirnya mereka tak pergi perang, buat alasan. Allah kata, wa inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam, la muhitatun bil kafirin, mengelilingi orang-orang kafir. Kita belajar dan kita dah sebut banyak kali, kalau ada inna harfun musyabahun bil fa'li, jahannam isim dia, bila khabar dia ada lam, dia makna dia kuat. Wa inna jahannama la muhitatun, makna dia amat kuat. Dia orang kafir dia takkan boleh lari pada neraka jahannam, mereka akan berhadapan dengan neraka jahannam. Waliyahullah. Itu sibka hasanatu tasuhum, wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Sambungan surah Taubah, yang surah ni amat elok kita baca, buat silibus surah, faham sungguh-sungguh. Ya, sebab ni semua dia berkaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita lagi ni umat akhir zaman ni yang orang kata banyak kekurangan kita. Bila kita baca surah ni, kita akan rasa takut, bimbang, kita rasa bersalah, sebab kita tak bersama dalam perjuangan Islam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwwun karimun jawwadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Lillahil hamd. Ya Allah.